Tiada masalah. Kelantan nak bangun. Ada yang bercakap langit. Ini masalahnya bila PAS panggil Mahathir, bawa dia, seret orang tua ni waktu malam, datang ke stadium, dia tak nampak apa. Umur dah dekat 100 tahun dah. Mata pun dah rabun. Datang pula waktu malam, dia nampak pokok kelapa tinggi sikit, oh inilah bangunan paling tinggi. Ini masalah saudara. Sepatutnya simpan Mahathir itu di Kota Baru tak payah lama, 3 hari cukup. Bagi dia tinggal 3 hari. Baru dia tahu keadaan negeri Kelantan. Bukan datang 2-3 jam di bumi Kota Baru, kemudian tipu rakyat Kelantan. Kamu tak perlu alih kerajaan kerana kerajaan Kelantan dah membangun, kerajaan Kelantan dah ada bangunan pencakar langit. Kalau rakyat Kelantan masih percaya kepada orang tua ni, kita ada masalah dari segi pemikiran dan otak kita. Ya. Dia senang bercakap. Lepas dia bercakap, dia balik ke Kuala Lumpur. Rumah mewah dia, mahligai dia. Ya? Dia peduli apa? Sepatutnya waktu dia berucap, hidangkan kepada dia air teh tarik itu. Letak atas pentas dia bercakap tu. Letak teh tarik. Ni. Ini air rakyat Kelantan minum. Sepatutnya esko, adun, menteri besar, timbalan menteri besar, sepatutnya dia akan berucap dan menafikan apa yang Mahathir sebut. Terutama yang mengatakan Anwar pembohong. Sedangkan pembohong apa? Duit dah sampai pun. Projek dah jalan pun. Di Kelantan. Bohong apa? Menteri Besar Kelantan ada di belakang. Dia tahu. Peruntukan dapat kepada masjid. Masjid yang atas nama daripada arwah ayah dia dulu. Sebab tu bila Menteri Besar nak bercakap, kalau saudara tengok video, dia kata dia tidak terungkap nak bercakap. Dia macam kata, dia sebut apa? Masa dia cakap tu, dia kata saya macam kelu. Mak Yaakob ni orang yang lurus. Dia seorang orang alim. Dia bukan macam Nek Amar. Dia orang yang lurus. Tetapi berada dalam parti yang salah. Ini masalahnya bila orang baik, yang lurus, baik, berjurus, duduk dalam parti yang salah, maka ini masalah dia. Dia nak cakap benda-benda tu terkelu. Sebab tu Menteri Besar berucap, dia rasa macam, saudara boleh tengok ucapan dia. Saya tak terkelu. Dia terkelu sebab apa saudara? Dia tahu Anwar itu ikhlas nak bantu rakyat Kelantan. Tak tergamak mulut dia sebagai Menteri Besar nak menafikan apa yang Anwar buat. Sebab itu dia kelu. Tuan tutup mulut dia. Tuan pelihara Menteri Besar Kelantan ini daripada bercakap benda-benda yang mengarut. Sebab itu dia tidak bercakap panjang dan dia tidak boleh berucap pada malam itu. Bukan saya cakap, saudara boleh tengok rakaman dia. Memang dia tak boleh cakap. Alhamdulillah, Tuhan tak bagi mulut dia bercakap benda yang bukan-bukan. Tuhan yang berikan, membukakan mulut-mulut Nek Amar, membuka mulut-mulut seperti Mahathir Mohamad untuk temberang rakyat Kelantan. Saya yang bukan orang Kelantan ni pun tahu. Walaupun duduk di Kelantan, pernahlah kadang-kadang 2 tahun juga duduk di Kelantan dulu. Saya tahu. Hari ini pun kalau pergi Kelantan, cari bangunan pencakar langit mana yang Mahathir sebut ni. Ian Mall, itu paling tinggi. Pencakar langit. Mencakar pokok kelapa pun tak sampai. Itu pun ada satu hari. Ada seketika Ian Mall terpaksa tutup kerana tak ada air. Ada KFC yang terpaksa tutup kerana tak ada air. Ini fakta saudara. Apakah ini Mahathir tak tahu? Memang dia tak tahu. Sebab orang takkan bagi tahu Mahathir benda ni. Saya nak bagi tahu pada rakyat Kelantan, kamu sekarang ini diberi peluang untuk melakukan perubahan. Tak ada kerajaan yang akan mementadbir negeri sampai hari kiamat, saudara. Ya, tak ada. Boleh berubah bila masa saja. Ada peluang untuk lakukan perubahan. Kami Pakatan Rakyat dulu, dalam Pakatan Rakyat dulu, tak pernah kita impikan dan tak pernah kita bayangkan kita boleh rampas negeri Selangor. Semua orang tahu negeri Selangor negeri yang maju, negeri yang kaya. Waktu itu UMNO kuat di Selangor. Bila kita sebut kita nak rampas Selangor, orang ketawa kita. Hei keadilan, kamu berapa orang jadi parlimen yang ada? Berapa orang je adun yang ada?
Terus berangan nak rampas Selangor. Selangor ini negeri maju, negeri membangun, negeri kaya, dan UMNO menguasai Selangor waktu itu. Tetapi bak kata Anwar Ibrahim, dia selalu suntik semangat kepada kita. Berusaha, lawan tetap lawan, berjuang. Kalau bukan hari ini, minggu depan. Kalau bukan minggu depan, bulan depan. Kalau bukan bulan depan, tahun depan. Ini yang ditanam dan diajar oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seperti mana dia juga berjuang. 22 tahun dia berjuang. Baru 7-8 bulan ini dia dapat jadi Perdana Menteri. Kalau tanya dia apakah dia tercapai cita-cita, dia akan jawab tidak. Dia belum capai cita-cita lagi. Banyak lagi benda yang dia nak lakukan. Walaupun dia dah ada di puncak kejayaan sebagai ahli politik. Ini dia ajar kepada kita. Sebab tu saya nak bagi tahu rakyat Kelantan. Kalau kamu tidak ada sikap ini, kamu akan berada di negeri yang tersebut. Kalau 33 tahun selama ini, kamu lihat tidak ada apa pun yang kamu nikmati perubahan. Kalau sekadar perubahan naik satu jejantas di Kota Baru, itu bukan bererti kamu telah membangun. Sebelum nak fikirkan tentang kilang, sebelum nak fikirkan tentang bangunan mencakar langit, fikir dulu keperluan asas. Ya, keperluan asas itu penting, saudara. Mana pelabur nak datang? Mana orang nak buka kilang kalau masalah air tidak dapat diatasi? Mana hotel-hotel nak bangun kalau masalah air tidak dapat diatasi? Kilang mana yang nak operasi kalau ada masalah air? Kilang mana nak dapat diatasi kalau masalah jalan raya yang tidak terurus? Tapi bila kita sebut kepada walawan-walawan, dia kata apa? Ini kerajaan pusat tak bantu, kerajaan pusat tak bantu. Semua salah orang. Semua salah orang. 33 tahun dulu, semua salah orang. Saya nak bagi tahu saudara, Negeri Sembilan. Sewaktu kita ambil kerajaan Negeri Sembilan. Ya? Apakah Negeri Sembilan waktu itu, sekarang ni dah baru sepenggal. Ya, keadilan, pertahanan Negeri Sembilan. Apakah pernah saudara dengar Menteri Besar Negeri Sembilan menyalahkan kerajaan-kerajaan sebelum ini? Dia bangun atas usaha dia. Inisiatif dia. Ya, dia tidak terlalu bergantung dengan kerajaan pusat dan tak pernah menyalahkan kerajaan pusat. Selangor waktu mengambil alih dulu pun, kerajaan pusat bukannya Pakatan Harapan. Kerajaan pusat waktu itu bukan Pakatan Rakyat. Tapi kita boleh bangun dan bangun sedikit demi sedikit sehingga kan kita boleh mentadbir Selangor jauh lebih baik daripada kerajaan sebelum ini. Waktu itu kita belum pun kerajaan pusat. Menteri Besar Selangor tidak pernah menyalahkan kerajaan pusat. Begitu juga Menteri Besar Negeri Sembilan. Walaupun baru sepenggal, dia tidak pernah menyalahkan kerajaan pusat. Dan Negeri Sembilan berjaya menarik pelaburan pecah rekod di Negeri Sembilan. Sebab itu Anwar umumkan, kalau menang PRN kali ini, Aminuddin akan menjadi Menteri Besar terus. Sebab prestasi dia cemerlang. Tak pernah kita dengar Aminuddin menyalahkan kerajaan pusat. Tak pernah kita dengar Aminuddin, Menteri Besar Selangor juga menyalahkan kerajaan pusat. Dan tak pernah kita dengar Ketua Menteri Pulau Pinang menyalahkan kerajaan pusat ketika mereka membangunkan negeri masing-masing. Kecuali Kelantan. Dia gagal buat, kerajaan pusat salah. Kerajaan pusat anak tirikan. Walhal dia pernah berada bersama dengan kerajaan pusat 33 bulan. 33 bulan peruntukan yang diberi ke Kelantan berapa? Itu yang Anwar jawab. Ya? Peruntukan yang diberi ke Kelantan itu, bila Anwar jadi PM, Anwar beri lebih daripada kamu dulu jadi kerajaan 33 bulan. Waktu 33 bulan, siapa menteri jaga air? Timbalan Presiden PAS, Tuan Rin Tuaman. Dia diberikan jawatan sebagai menteri yang bertanggungjawab terhadap isu-isu air ini. Apa dia beri? Ya, apa yang diberi Kelantan? Bahkan diberi projek tambatan, ya, yang open tender. Apa ni? Projek Nego. Ya, yang akhirnya Anwar terpaksa batalkan. 15 bilion. Ya. Bila Anwar tengok, Anwar rasa pelik. Projek macam ni banyaknya. Kenapa? Maka Anwar hentikan sekejap. Bukan batalkan, hentikan sekejap. Buat kajian semula. Dan akhirnya bila buat kajian, Anwar dapat jimatkan 1.8 bilion. Jimat, saudara. 1.8. Bermakna, kalau bukan Anwar jadi PM hari ini, 1.8 duit rakyat itu lebur oleh penyakau-penyakau yang ambil komisen daripada projek tambatan banjir. Siapa menteri waktu itu? Tuan Rin Tuaman.
Kita tak kata Tuan bin Tuan makan. Tetapi kalau pemimpin itu tidak bijak, pemimpin itu tidak cerdik, dia akan jadi makanan kepada orang-orang di bawah yang cerdik-cerdik menyakau ni. Sebab itu Anwar sebut dalam parlimen, dia tak tuduh Tuan bin Tuan sapu duit. Tetapi siapa yang sapu? Sebab bila Anwar kaji balik, dia dapat jimat 1.8. Bermaksud selama ini kamu buka tender-tender macam ini, ada orang bagikan peruntukan, sebut peruntukan yang tak masuk akal. Kenapa? Nak dapatkan komisen. Sebab itu nilai dia tinggi. Jadi Anwar kaji balik, dapat jimat 1.8. 1.8 bilion ini bukan masuk poket Anwar Ibrahim. 1.8 bilion ini bukan masuk poket anak-anak dia. Ataupun parti dia, tabung parti dia. Tak ada, saudara. 1.8 ini, 800 juta. 500 juta, 800 juta ini diberikan kepada Johor. Sebab Johor juga ada masalah. Di Kota Tinggi ada masalah air, banjir. Dan 1 bilion kepada Kelantan. 1 sen pun duit perkhidmatan itu tidak dapat kepada Parti Keadilan, tak dapat kepada Parti Pakatan Harapan. Semua dikembalikan, jimat itu dikembalikan kepada rakyat. Rakyat Kelantan harus tahu ni. Kalau tak tahu, kamu akan ditemberang oleh Nik Amar, kamu akan ditemberang oleh Mahathir. Mahathir ni saudara, ya, belum dia bercakap lagi, ya, dia belum bercakap lagi, dia buka mulut saja dah menipu dah. Ini panggil Mahathir. Dulu pun disebut oleh orang PAS. Waktu Mahathir jadi Perdana Menteri Pakatan Harapan, Mahathir ni tak boleh percayai. 10 dia cakap, 20 tak boleh percaya. Akhirnya, ya, akhirnya mereka mendakap Mahathir. Walaupun Tuhan tunjukkan kepada kita rakyat Malaysia, Mahathir ni jenis manusia yang tidak boleh diberikan peluang untuk insaf. Pakatan Harapan memberikan peluang kepada orang tua ni, ya, untuk dia lakukan perubahan, untuk dia berubah, ya, untuk dia berubah. Tapi kita pun faham dalam Islam ni, kalau seseorang yang melakukan kejahatan, ya, kalau dia ada peluang untuk diberikan peluang untuk dia berubah, kita harus beri peluang. Tetapi kalau diberi peluang dia masih lagi tidak berubah, bahkan bertambah teruk, maka orang ini tidak seharusnya diberi peluang lagi. Peluang pertama Mahathir terbuka apabila Pakatan Harapan memberikan kepercayaan kepada dia. Kita husnuzan dengan dia. Kerana ini ajaran Islam, bersangka baik. Orang boleh berubah. Tetapi apabila dia khianat kerajaan kita, dan selepas itu dia menyerang habis-habisan pimpinan kita, sepatutnya PAS belajar. Melihat ini. Mahathir ni dah diberi peluang jadi Perdana Menteri pun dia boleh khianat. Bagaimana kita nak ambil dia? Bagaimana kita nak ambil dia? Tapi apa kata Nik Amar? Nak menghalalkan tindakan PAS menerima Mahathir ini, Nik Amar sekali lagi menonggang agama, saudara. Apa dia kata? Kita kena percaya dekat orang. Kena bersangka baik dengan orang. Kena Islam ni, ya, ada orang dia jahat dulu, dia boleh berubah. Contohnya Abu Sufyan. Abu Sufyan zaman sahabat Nabi dulu, Abu Sufyan ni kafir, menentang Islam. Ya, ramai sahabat-sahabat dulu kafir menentang Islam. Tetapi ada dia bersama dengan Rasulullah, memeluk Islam, dia menjadi seorang pejuang yang baik. Ini cerita ini ditunggang oleh Nik Amar. Ya? Betul. Cerita itu betul. Ya? Bukan Abu Sufyan saja, bahkan Khalifah Umar Al-Khattab sebelum dia masuk Islam, seorang yang ganas. Ramai lagi yang sebelum Islam memang seorang yang zalim, ganas. Bahkan ada yang membunuh anak kecil, ditanam dia hidup. Kita baca sejarah ini. Tapi apabila dia memeluk Islam bersama Nabi Muhammad, ya, maka dia berubah. Isunya tidak boleh disamakan dengan Mahathir. Mahathir ini bukan orang kafir masuk Islam. Mahathir ini Islam dah. Masuk PAS bukan berarti masuk Islam. Kisah Abu Sufyan itu, dia daripada kafir, ya, daripada tidak beriman masuk Islam. Orang kafir masuk Islam bersama dengan Nabi. Bukan macam Mahathir. Mahathir ini bukan masuk Islam. Mahathir ini bersama PAS. Mahathir dah Islam dah. Jangan samakan dengan kisah macam itu. Sebab apa?
terpaksa temberang rakyat Kelantan untuk menghalalkan, wahai rakyat Kelantan, kita kena terima Mahathir, maka sebab Mahathir ini seperti Abu Sufyan. Kalau betul Mahathir ini sama seperti Abu Sufyan, sepatutnya malam ceramah di Kota Baru itu Mahathir kena mengucap 2 kalimah syahadah. Sebab dia baru masuk Islam. Jangan bawa cerita macam tu. Sepatutnya yang perlu dibawa cerita adalah orang Islam tetapi munafik. Islam, mengaku Islam tapi munafik. Iaitu seperti kisah-kisah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni dia berpura-pura. Ya, Abdullah bin Ubay ni orang yang pernah solat di belakang Nabi, saudara. Dia bukan bermimpi Nabi macam Bala tu. Ha? Bala yang tak potong lan tu, ha? Dia cerita dia berkali-kali jumpa Nabi dan diakui oleh pemimpin PAS. Betul. Pemimpin Kompas bertakbir dengan cerita Bala mimpi Nabi. Abdullah bin Ubay ni bukan bermimpi. Di alam nyata dia pernah bersolat di belakang Nabi. Tetapi dia munafik. Dia berpura-pura menyokong Nabi, tetapi dalam hati dia adalah untuk menjatuhkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menghina Islam. Sebab itu kita masih ingat kisah Masjid Dirar, masjid yang didirikan oleh kumpulan Abdullah bin Ubay. Ya, bila diri masjid maka orang kata ini bagus. Sebenarnya masjid itu didirikan hanyalah untuk memecah belah kaum Islam. Sebab itu Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu taala bahawa runtuhkan masjid tersebut. Kalau kita tak tahu, kita kata oh Nabi zalim meruntuhkan masjid. Tetapi Nabi dapat wahyu. Masjid itu oleh puak-puak Abdullah bin Ubay adalah Masjid Dirar, dipanggil Masjid Dirar ini, masjid adalah untuk memecah belah kaum Islam. Itu Nabi ada keistimewaan, dia ada mukjizat yang Allah turunkan pada wahyu. Sekarang kita tak ada, saudara. Ya, tak ada. Sebab itu kita tak tahu. Sebab itu Nek Amar tak tahu. Sebab itu Haji Hadi takkan tahu apa yang ada dalam hati Mahathir Mohamad. Kalau nak bagi contoh Mahathir ini seorang yang munafik, ya, boleh bagi contoh Abdullah bin Ubay. Jangan bagi contoh Abu Sufyan. Abu Sufyan tidak kena dengan contoh Mahathir Mohamad. Abu Sufyan daripada orang yang tidak beriman, dia masuk Islam, dia menjadi orang beriman. Mahathir Mohamad ni memang Islam dah, tapi perangai dia menipu, membohong, menzalimi. Dia Islam, tetapi perangai dia kalau nak bawa cerita, nak bawa kiasan, sesuai dengan kisah Abdullah bin Ubay. Orang yang berpura-pura baik. Ini yang ditunjukkan oleh Mahathir Mohamad. Waktu dia jadi Perdana Menteri, dia kata Melayu malas. Waktu dia jadi Perdana Menteri. Waktu dia hilang kuasa, weh orang Melayu, mari kita bersatu. Orang Melayu hebat, kita kena bersatu. Jangan bagi Anwar jadi Perdana Menteri. Kalau Anwar jadi Perdana Menteri, negara kita ini bukan lagi dikenali sebagai negara tanah Melayu. Anwar nak menghapuskan sejarah Malaysia ini bukan negara tanah Melayu. Ini ucapan Mahathir di Stadium Kota Baru. Bukan saya cakap, seorang boleh ikuti ucapan dia. Kalau benarkan kerajaan ini kekal, sejarah negara kita yang dikenali sebagai sejarah tanah Melayu akan terhapus. Negara ini bukan lagi milik orang Melayu. 22 tahun dia jadi Perdana Menteri. 22 bulan dia jadi Perdana Menteri. Selama itu dia menghina orang Melayu. Melayu pemalas. Dia mengkayakan golongan-golongan bukan Melayu. Kawan-kawan kroni dia. Vincent Tan, macam-macam. Ya, waktu dia ada kuasa. Bila dia hilang kuasa, oh, nak tipu orang Melayu. Ayuh bersatu bersama kami. Kalau tidak, negara kita jadi milik orang lain. Saudara, jangan kita jual begitu murah otak kita kepada Kerala. Saya nak pesan. Sebab kami ada pengalaman bersama Mahathir Mohamad. PAS juga ada pengalaman mengenali Mahathir Mohamad lama, saudara. Ya. Sehingga PAS ada satu rekod, tercatat rekod peristiwa memali itu ada kaitan dengan Mahathir Mohamad. Ucapan Mahathir Mohamad, mangsa memali, mati kata, masih ada dalam pemikiran ahli PAS. Ucapan Mahathir Mohamad yang mengatakan janggut Nabi simpan janggut kerana tidak ada pisau jilid, masih ada dalam pemikiran ahli PAS. Ucapan Mahathir Mohamad, parti PAS, parti ajaran sesat, masih ada di dalam pemikiran ahli PAS. Maka jangan dibuangkan itu selagi Mahathir tidak pernah memohon maaf dan menginsafi dan menarik balik kenyataan dia. Hari ini PAS kata dia dah maafkan Mahathir. Mahathir tak minta maaf pun, tapi PAS maafkan. Begitu hebatnya parti Islam ini. Apabila berpolitik, sehingga sanggup menerima orang seperti Mahathir Mohamad yang tak pernah minta maaf, tetapi kamu maafkan.
tunggulah satu ketika nanti parti Islam yang anda semua sayangi, yang saya juga bersama dengan parti ini, parti Islam itu, ya, akan hancur oleh kerana seorang Kerala ini. UMNO hancur, UMNO pernah diharamkan oleh kerana orang tua Kerala ini. Tunggulah saat ketika mana-mana parti yang menerima orang seperti Abdullah bin Ubay ini, dia akan menghancurkan parti anda. Waktu maghrib dah masuk. Terima kasih banyak. Saya hari ini pun tak naikkan orang, minta maaf ya. Di masa akan datang kita boleh naikkan orang sebab tidak ada kesempatan. Jadi terima kasih banyaklah kepada saudara-saudara yang sempat bersama saya sembang santai. Ini bukan sembang ni, cakap seorang. Ya, minta maaf lah. Ya. Tiba-tiba nak angin nak petang ni. Petang ni cadang nak sembang santai je. Tapi ada orang tanya tadi lah ni. Ini masalahnya orang bertanya ni. Lain kali bila saya nak sembang santai, jangan bertanya. Kalau bertanya jadi panjang lebar. Ya? InsyaAllah kita jumpa lain masa. Terima kasih yang bagi gift. Terima kasih banyak. Dan InsyaAllah 27 ya, hari Sabtu penerimaan calon. Kalau ada rezeki ya, kegiatan umur yang panjang, InsyaAllah saya akan turun di Selangor ya, untuk menemani calon-calon kita. Dan InsyaAllah juga saya akan bertugas kemungkinannya di Hulu Kelang ya, membantu Wadi Jawariah di sana. InsyaAllah ya, kita akan jumpa di sana lah. Bagi rakan-rakan di Lembah Kelang terutamanya. Bagi mereka-mereka di kawasan-kawasan lain yang pilihan raya, saya nasihatkan anda ya, berjuanglah dengan ikhlas ya. Calon-calon ini kita serahkan kepada pimpinan ya. Dalam syarat kepala raya memang akan ada rasa tidak puas hati kepada calon-calon yang terpilih, kursi-kursi dan sebagainya. Tetapi kalau kita yakin kepada kepimpinan kita buat keputusan ya, janganlah kita kerana calon itu saja kita sanggup memberikan kepada parti yang terang-terang mengkhianati kita. Itu pesanan saya. Ya, lupakan tentang calon itu. Banyak lagi pilihan-pilihan yang akan datang. Ya, setiap keputusan pimpinan tentulah ada hikmah dia bagi kita. Dulu pun kita banyak petikaikan keputusan-keputusan yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi bila dah berlaku lama panjang, baru kita tahu ini hikmah dia, ada hikmah dia. Begitu jugalah dengan calon-calon atau agan-agan kerusi yang kita kena yakin bahawa pimpinan membuat keputusan yang tepat. Ya, kerja kita tak kira siapa calon. Ya, yang penting kita kena lawan dan lawan puak-puak Perikatan Nasional ini. Semakin lama semakin melampau, saudara. Sebab itu kita kena berdepan dengan mereka. Ya, sekian wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.